Dakwah melalui media adalah satu peluang. Hadisnya di sini ialah fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka humurun na'am. Muttafaqun alaih. Maka demi Allah, jika Allah memberi hidayat melalui kamu kepada seorang lelaki, adalah jauh lebih baik daripada kamu mendapat unta-unta merah, kamu mendapat kereta-kereta Mercedes terbaru yang merah, jauh lebih baik daripada kereta-kereta sport dan sebagainya. Sekiranya setiap seorang daripada kita dapat memberi dakwah kepada seorang. Tapi adakah hadis ini maksudnya, adakah mafhum hadis ni, kalau begitu saya nak bagi dakwah pada seorang? Adakah begitu? Tidak. Kalau seorang dapat lebih baik daripada unta merah, dan unta merah cukup mahal, apa yang saya difahamkan lebih kurang 50,000, itu paling murah lah kot. Anak je tu, anak unta tu yang merah, 50,000 tu biasa 60. Tapi bapak dia tak tahulah. Ayah dia dengan ibu dia tak tahu apa. Lagi mahal lagi. Apa pun dalam hadis lain, lebih elok daripada apa yang disinari oleh terbitan matahari. Bila matahari terbit, matahari akan menyinari planet-planet dan sebagainya. Apa yang kamu dapat, apa yang kita dapat daripada memberi hidayat kepada seorang, lebih baik daripada semua planet yang ada. Bukan bumi sahaja, planet-planet, bintang-bintang semua sekali. Jadi di sini kita kena buat apa? Kita kena lakukan satu usaha, gerakan yang kita kena gerakkan diri kita, iaitu kita mesti ambil peluang. Peluang yang ada sini banyak, insya-Allah sebentar lagi kita akan perhatikan. Tapi kita nak nyatakan dahulu, ambil peluang. Siapa dapat peluang, jangan tolak. Masih lagi di muka surat yang ke-23, di bawah sana. Faktor pertama yang menggerakkan kita ialah pahala. Satu orang dapat lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Faktor yang kedua ialah rasa bersalah. Yang saya nyatakan di sini ialah peluang yang ada adalah ibarat vacuum. Vacuum maksudnya kalau kita tak masuk situ, orang lain akan masuk. Cuba bayangkan kita, insya-Allah, yang berusaha untuk nak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Kita tahulah ini hadis sahih, kita tahulah ini hadis hasan, dhaif, maudhu' dan sebagainya. Bila orang panggil kita, ustaz tolong tulis sikit, ataupun mungkin tidak ustaz lah, doktor agaknya, doktor banyak ikut kelas-kelas ni, tolong tulis sikit satu makalah ke, satu dalam buletin kita ni. Kita tak apalah, bagilah orang lain. Tiba-tiba orang yang keluar tu, dia letakkan hadis utlubul ilma walau bis-sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Kita rasa apa? Dia ni tak patut. Hadis maudhu' dia bawa. Yalah, tadi bila minta kita tak pergi, bila minta kita tak ambil peluang. Tiba-tiba bila orang lain dah tulis, barulah kita kata tak patutlah, itulah, inilah. So itu yang saya nak sampaikan di sini. Kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, muka surat 24. Dan kita pun berada di institutnya ataupun di dewannya, Dewan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di antaranya bahawa jika tersaji kepada seseorang lelaki itu peluang untuk membuat amalan yang mendekatkannya kepada Allah dan ketaatan, hendaklah maksudnya wajiblah, dia benar-benar mengambil peluang itu dan bersegera melakukannya. Itu kata-kata Imam Ibn Qayyim. Kita ada peluang untuk bercakap-cakap, kita ada peluang untuk jadi imam, orang tolak pergi, tak apa. Kita ada peluang untuk apa lagi? Tulis. Al-Hafidh Ibn Hajar pula telah berkata, di antara faedah hadis ini ialah jika tersaji peluang ketaatan bagi seseorang individu, dia tak kata seorang ustaz, seorang ulama, tak ada, individu, Muslim, hendaklah dia bersegera menerimanya dan jangan melengahkannya supaya dia tidak dilarang daripadanya. Kita kata tak apalah, nantilah 2 tahun lagi saya buat. 2 tahun lagi tak ada dah, peluang tu dah mungkin tak ada. Orang lain dah ambil lama dah. Lebih baik kita bila diberikan, ustaz tolong bagi ni, kita ada masa, kita pergi. Bos tolong bagi semangat, kata-kata semangat pada jabatan. Tak apalah, orang lain lah. Tak, jangan buat begitu. Baik, kita beralih kepada muka surat yang ke-25. Saya mengejar masa, ataupun masa mengejar saya tak tahulah mana satu. Yang ke-25, dakwah. Para pendakwah dan aktivis dakwah Islam. Siapa mereka ni? Para pendakwah. Justru para pendakwah dan aktivis dakwah Islamiah haruslah menerima segala peluang dakwah melalui media. Siapa mereka ni? Saya rasa mungkin dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan akan menyatakan bahawa para pendakwah, ustaz-ustaz kat depan ni lah, Ustaz Rashid,
kan. Saya agaknya kan Ustaz Zali tadi, okey. Dan mungkin ustaz-ustaz lain tu, Ustaz Talib, ramai lagi kat sini, okey. Jadi mungkin itulah dia para pendakwah. Aktivis dakwah pula siapa? Aktivis dakwah agaknya Ibnu Qayyim, Nida, lagi siapa? Al-Qalam kat boleh baru, okey. Ustaz Matubari dan sebagainya. Itulah kot agaknya dakwah Islamiah, aktivis dakwah Islamiah. Intis, tak sebut marah pula ni. Jadi di sini itu sebenarnya satu kefahaman yang agak narrow ataupun sempit. Yang saya maksudkan di sini para pendakwah dan aktivis dakwah Islamiah ialah kita semua tanpa kecuali. Berdasarkan ayat yang pertama tadi, ana wa manittaba'ani, saya ataupun aku dan orang yang ikut aku. Siapa di sini ikut Nabi Muhammad? Saya rasa tak payah angkat tangan pasal semua. Kita semua ikut Nabi Muhammad SAW. Siapa kita kena buat? Ad'u ila Allah ala basirah. Saya berdakwah kepada Allah mengikut basirah, iaitu ilmu yang nyata. Semua orang kena ambil perhatian di sini. Semua orang mesti menerima segala peluang dakwah yang ada melalui media, iaitu seperti yang berikut yang saya nyatakan di sini, ikut apa yang saya perhatikan. Dakwah melalui media cetak, buku, surat khabar, majalah, buletin, lain-lain. Pamphlet itu satu dakwah yang cukup laris di Arab Saudi. Okay, buku-buku kecil. Dia tak bagi orang buku besar, buku kecil-kecil dia bagi. Kalau besar dia, kita, kalau orang Arab pun tengok besar takut, kita agaknya tengok besar lagi takut. Buku besar kita nak baca bila, tak ada masa. Dakwah melalui media cyber ataupun alam maya ataupun internet, antaranya website. Siapa ada website dengan websitenya itu, siapa ada blog dengan blognya itu. Okay. Siapa boleh membuat ceramah interaktif, paltalk dan sebagainya. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh dimanfaatkan oleh setiap seorang daripada kita. Kalau nak ke masjid, kalau nak ke surau, seperti yang Ustaz Rashid sebutkan tadi, kita tidak boleh hanya tertumpu kepada masjid dan surau. Kalau nak ke masjid dan surau, biasanya orang akan tanya, dah dapat tauliah ke belum? Kan? Orang tanya macam itulah. Sini tak tahulah orang tanya ke tak. Tapi biasanya itulah soalannya, khususnya sekarang ni. Jadi, tapi kalau Paltalk ataupun dalam internet nak buka blog, adakah blog tu akan tanya, do you have tauliah? Tak ada. Itu soalan yang tidak akan keluar. Jadi jangan takut, buka blog, masukkan apa yang kita dengar daripada kelas, masukkan dalam blog tu. Jangan takut, pasti ada orang yang baca. Okey? Dan saya nyatakan perhatian di sini bahawa saya merasakan, penulis merasakan dah tiba masanya para pendakwah, iaitu kita semua umumnya dan khususnya ustaz-ustaz, okay, memberi penumpuan kepada dakwah dalam alam cyber, alam maya, alam internet. Kita bagi dakwah di masjid, hanya orang sini saja yang dapat. Kita bagi dakwah ataupun kita tetap pergi masjid, buka komputer, masukkan, jadikan dia online. Orang yang berada di pelosok dunia yang ada internet, dia boleh dapat maklumat tersebut. Alangkah bagusnya. Jauh beribu-ribu kilometer kita dapat pahala, insya-Allah. Okey. Dan dakwah melalui media massa, penyiaran, radio dan televisyen, sama ada yang secara langsung ataupun secara rakaman. Okey. Dan tidak dinafikan para ustaz, saya dan mungkin sebahagian daripada ustaz-ustaz lain adalah antara pendakwah yang memerlukan bantuan daripada ahli-ahli yang mahir, memperkenalkan pada mereka dan menggerakkan mereka ini, iaitu para ustaz, untuk menggunakan media-media yang ada ni. Buku mungkin tak ada masalah, tetapi yang agak sedikit masalah ialah nombor 2 dan kadang-kadang nombor 3.